Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua atas ruang yang diberikan kepada Tampin untuk turut membahaskan RMK 12. Keinginan Tampin untuk turut serta membahaskan RMK 12 ini atas rasa tanggungjawab bagi mengemukakan pandangan dan memastikan serta mengingatkan kerajaan agar pelaksanaan RMK 12 ini dikendali dengan cekap, berprinsip, jujur, penuh berintegriti, bertanggungjawab dan mengutamakan negara. RMK yang ke-12 yang tertangguh pembentangannya telah menggariskan beberapa isu penting dalam melakari pembangunan 5 tahun yang akan datang. Bertemakan keluarga Malaysia, makmur, inklusif dan mampan. Banyak isu disentuh yang terangkum dalam 10 bab yang dijadikan sasaran. Sekalipun rancangan tersebut merangkumi semua aspek, namun Tampin mengharapkan RMK 12 ini dapat dilaksanakan dan dapat diurus dengan penuh kebertanggungjawaban dan realistik untuk dicapai. Ia bukan sahaja bermain dan berlegar dalam bahasa dan angka yang cantik dan menyeluruh, namun pelaksanaannya Tampin khawatir tidak mampu direalisasikan dan mencapai sasaran yang sebenarnya. Datuk Yang Dipertua, negara mesti bebas dari sebarang bentuk penyelewengan, ketirisan dan salah guna kuasa. Untuk memastikan tadbir urus kerajaan yang baik, Tampin menggesa kerajaan supaya memperkasa badan penguatkuasaan seperti SPRM, institusi polis, jabatan kastam ataupun jabatan-jabatan yang bersangkutan dengan penguatkuasaan. Semua institusi tersebut mestilah diperkukuh dalam pelbagai aspek agar institusi tersebut betul-betul bebas untuk memastikan perancangan yang telah diatur dapat dicapai ataupun dapat mencapai matlamatnya. Dan untuk memastikan organisasi yang melaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Pasukan penguatkuasaan ini amat penting untuk diperkasa dan bebas daripada sebarang bentuk tekanan supaya kita dapat mengelak daripada berlakunya penyelewengan atau ketirisan. Setiap anggota yang melaksanakan tanggungjawab ini mestilah mempunyai prinsip yang kukuh, integriti yang tinggi, kejujuran dan tahap kebertanggungjawaban yang tinggi dengan meletakkan kepentingan dan mengutamakan negara daripada kepentingan pribadi. Datuk Yang Dipertua, kebebasan semua institusi tersebut mestilah dilakukan serentak dengan perancangan yang hendak dilaksanakan. Institusi tersebut mestilah bebas dari pengaruh dan tekanan politik. Kita tidak mahu lagi mendengar badan-badan tersebut dipengaruhi oleh kuasa orang politik yang menyebabkan institusi tersebut dipertikai kewibawaannya. Justru itu, kerajaan mestilah meletakkan negara ini bebas daripada nilai rasuah, salah guna kuasa. Kita mahu melihat kesungguhan kerajaan untuk meletakkan negara kita yang disayangi ini dalam kelompok 10 negara teratas bebas rasuah. Datuk Yang Dipertua, apakah kita masih mahu terpegun dalam kedudukan yang statik sejak RMK 11, iaitu 2016 sehingga 2020, masih di tahap 49, 47, 53, 51 skor indeks rasuah negara kita? Apakah kerajaan telah meletakkan tanda aras yang jelas dalam menurunkan skor indeks rasuah ini?
atau apakah kerajaan tidak berkeinginan merealisasikan hasrat agar sejajar dengan pencapaian negara-negara yang bebas rasuah seperti New Zealand, Denmark, Switzerland dan lain-lain negara 10 yang teratas yang bebas rasuah. Sebagai sebuah negara Islam yang agresif, kita mestilah bertekad untuk menjadi contoh kepada gerakan penghapusan rasuah semaksimum di peringkat global untuk memastikan supaya setiap lapisan masyarakat di semua peringkat membenci dan jijik dengan rasuah. Saya mencadangkan supaya kurikulum silibus pendidikan di peringkat awal prasekolah ataupun sekolah dimasukkan berkaitan dengan rasuah. Datuk Yang di-Pertua, kesejahteraan hidup merupakan satu bentuk pengukuran kualiti hidup yang diukur secara psikologi atau dalaman yang melibatkan beberapa dimensi seperti kegembiraan, kepuasan hidup, harga diri, kecekapan diri, kehidupan berkeluarga, pekerjaan, pendidikan dan keuangan. Namun apa yang berlaku sejak kebelakangan ini, kesejahteraan hidup mula dipertikai, di mana kita dapati terdapat peningkatan dalam kematian akibat kes bunuh diri yang dilaporkan di Malaysia pada tahun 2020, yaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada tahun 2019. Sehingga Julai 2021, sejumlah 638 kes bunuh diri telah dilaporkan oleh PDRM berbanding 262 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2020, yaitu peningkatan sebanyak 143%, yaitu 1.3 kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. Datuk Yang di-Pertua, walaupun laporan Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2019 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 0.6%, disokong pertumbuhan positif dan kesejahteraan ekonomi sebanyak 2.3%. Namun apa yang berlaku, kesenjangan pendapatan dan pembangunan masih ketara yang mempamerkan ketidakseimbangan di antara bandar dan desa, antara wilayah dengan wilayah yang lain, antara bangsa dengan bangsa yang lain. Kerana itu saya mendesak kerajaan supaya mensejajarkan keseimbangan pembangunan yang akan dilakukan dalam RMK12 ini mengikut keutamaan ataupun aulawiyat yang lebih realistik. Kalau desa kurang membangun, maka kerajaan harus memberi keutamaan kepada pembangunan desa tersebut. Kalau wilayah timur kurang membangun, maka kerajaan wajar mendahulukan wilayah timur tersebut. Kalau kita mahu melihat kualiti hidup yang lebih seimbang antara desa dan wilayah, inilah keluarga Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, negara memiliki kewajipan untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada penduduknya. Pelaksanaan langkah-langkah ini memerlukan politik yang kuat yang memungkinkan pengagihan semua pendapatan dan pengembangan layanan awam untuk kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilaksanakan lebih tuntas dan bermakna. Apa artinya sebahagian daripada wilayah kita membangun, sedangkan kawasan yang lain tidak mencerminkan kita ini sebagai satu wilayah? Datuk Yang di-Pertua, kebelakangan ini rakyat kita berhadapan dengan kesihatan mental. Statistik Kesihatan Dunia WHO menunjukkan lebih daripada 300 juta orang seluruh dunia mengalami keadaan gangguan emosi atau kemurungan. Kita semua tahu kebanyakan mereka yang dilanda kemurungan menerima persepsi negatif daripada kebanyakan masyarakat, dan stigma ini menjadikan mereka dilanda kemurungan ataupun malu mendapat bantuan perubatan, sekaligus menyembunyikan gejala kemurungan supaya tidak dikategorikan sebagai sakit jiwa. Sudah tiba masanya negara mempunyai alat pengukur kesejahteraan psikologi rakyat, kerana kita harus memastikan segala yang menyumbang kepada pembangunan negara
mempunyai pemikiran yang positif, matang dan kemampuan menjadi produktif, kreatif serta inovatif. Untuk akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh pembangunan di Tampin. Dalam perkara terakhir ini, Tampin ingin membangkitkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan kawasan Parlimen Tampin. Apa yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat setempat, bagaimana beberapa projek yang tertangguh yang telah diluluskan dalam RMK ke-11 atau peruntukan dialihkan ke tempat yang lain. Saya memohon penjelasan kerajaan berkaitan dengan Jalan Pintas Gemas, Jalan Felda Bukit Jalur ke Gemas, kampus penyelidikan Agro Universiti Melaya masih belum dijalankan. Walaupun ianya telah diluluskan, bila ia akan dilaksanakan? Mengapa perkara ini masih tertangguh? Justru itu saya mengharapkan projek tersebut dapat dilaksanakan dalam RMK yang ke-12. Rumuskan, Wabi. Ada 1 minit. Satu lagi perkara yang saya nak bangkitkan walaupun sudah dijawab oleh menteri yang berkenaan, iaitu menaik taraf Jalan Gemas Tampin. Jalan ini sering saya bangkitkan dalam persidangan ini. Walaupun telah mendapat jawapan daripada kementerian, namun saya masih meminta supaya kerajaan mempertimbangkan dan meletakkan sesuatu keutamaan dilaksanakan dalam RMK ke-12. Perkara ini perlu saya bangkitkan kerana Gemas mempunyai satu kem tentera yang besar dan banyak peralatan yang strategik yang terdapat di kem tersebut. Perkara ini berkaitan dengan keselamatan negara. Seandainya berlaku perkara yang boleh mencemaskan negara, bagaimana mungkin kedaulatan negara dapat dipertahankan? Sekiranya kemudahan dan jajaran untuk menaik taraf jalan tersebut tidak dilakukan, buatlah pertimbangan yang sesuai dan keutamaan. Ini adalah keselamatan negara. Lebih-lebih lagi kita dapati ramai di kalangan anggota tentera yang mendapat kemalangan kesan daripada keadaan jalan tersebut. Justru itu saya mengharapkan rancangan Malaysia yang ke-12 ini dapat dijalankan mengikut landasan yang telah ditetapkan. Tampin menyokong. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Berhormat Tampin.